Selamat datang ke channel ENM, saya Teacher Tan. Video ini adalah mengenai Matematik Tingkatan 2, Bab 11, Transformasi Isometri, yang melibatkan subtopik mengenal dan mewakilkan translasi. Sebelum kita mulakan, sebagai tanda sokongan, jom klik channel YouTube Cikgu agar murid sentiasa mendapat update terkini tentang bahan pembelajaran yang akan datang. Standard pembelajaran. Mengenal translasi, memerihalkan translasi menggunakan berbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi. Dalam video yang lepas, kita belajar tentang transformasi. Antara transformasi yang kita akan belajar ialah translasi, pantoran dan putaran. Dan dalam video kali ini, kita akan belajar transformasi yang pertama, iaitu translasi. Translasi ialah pemindahan semua titik pada suatu sata mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey, kita lihat dalam rajah ini, semua titik pada objek A, B, C bergerak ke image A prime, B prime, C prime. Okey, dengan arah dan jarak yang sama iaitu 5 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Dan di bawah translasi, objek dan image mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Okey, maknanya objek dan image adalah kongruent dan sama orientasi. Okey, translasi boleh dihuraikan dengan dua kaedah. Kaedah pertama ialah pemeriharan, iaitu dengan menyatakan arah pergerakan dan jarak pergerakan. Arah pergerakan adalah sama ada objek itu bergerak ke kanan atau ke kiri dan ke atas atau ke bawah. Manakala jarak pergerakan ialah bilangan unit. Berapa unit ke kanan atau berapa unit ke atas. Dan anda perlu ingat bahawa translasi sentiasa bermula dengan pergerakan secara mengufuk diikuti pergerakan secara mencancang. Dalam contoh ini, untuk menentukan corak pergerakannya, pertama sekali kita perlu pilih titik yang sepadan. Okey, seperti ini, katakan kita pilih titik A, maka titik yang sepadannya ialah A prime. Di bawah translasi dari titik A ini, kita perlu faham A bergerak secara mengufuk, iaitu sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Dalam contoh image-nya berada di sebelah sini. Maka, ia dialihkan ke sebelah kanan. Okey, berapa unit? 5 unit ke kanan. Kemudian baru bergerak secara mencancang iaitu 3 unit ke bawah. Maka translasi ini ialah pergerakan 5 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Selain kaedah pemeriharan, perwakilan translasi boleh juga dinyatakan dalam bentuk vektor iaitu vektor translasi. Okey, apa itu vektor translasi? Berdasarkan rajah ini, okey, O ialah objek dan P ialah image. Katakan koordinat P ialah A dan B. Maka, P ialah image bagi titik O melalui suatu translasi. Pergerakan dari O ke P merupakan suatu vektor. Maka, vektor translasinya ialah AB seperti ini. Di mana A ialah pergerakan yang selari dengan paksi X, iaitu pergerakan secara mengufuk, dan B ialah pergerakan yang selari dengan paksi Y, iaitu pergerakan secara mencancang. Dan A ini bernilai positif jika objek tersebut bergerak ke kanan dan bernilai negatif jika objek tersebut bergerak ke kiri. Bagi arah pergerakan ke atas, nilai B adalah positif. Untuk arah pergerakan ke bawah, nilai B akan menjadi negatif. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, O ialah objek.
Dan A ialah image. Katakan koordinat A ialah 4 dan 3. A ialah image bagi titik O melalui suatu translasi. Pergerakan dari O ke A merupakan suatu vektor. Jadi, apakah vektor translasinya? Kita perlu ingat gambar raja ini, di mana A ialah pergerakan secara mengufuk dan B ialah pergerakan secara mencancang. Dari objek iaitu titik O, pergerakan secara mengufuk dahulu ya, iaitu 4 unit ke kanan. Maka A ialah positif 4. Okey, ke kanan ialah positif. Seterusnya, pergerakan secara mencancang iaitu 3 unit ke atas. Maka B ialah positif 3. Dan cikgu nak memperingatkan murid-murid supaya tidak tulis vektor translasi dalam bentuk ini. Okey? Ini adalah salah. Yang ini pun salah. Yang ini kesilapan yang sering dilakukan semasa menulis vektor translasi. Jadi, ingat, bentuk yang betul hanya ini sahaja. Okey? Baik, seterusnya, kalau diberi titik P, okey, dipetakan kepada image P prime. Di sini tiada menunjuk paksi X dan Y. Untuk menentukan vektor translasi, caranya sama juga dengan yang tadi. Bermula dari objek, iaitu titik P, pergerakan secara mengufuk dahulu. Okey, ke kiri atau ke kanan? Tentunya ke kiri. Kerana image-nya berada di sebelah kiri bahagian bawah di sini. Betul? Iaitu pergerakan 5 unit ke kiri. Okey, jadi kita tulis negatif 5. Okey, A ialah negatif 5. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Okey, seterusnya pergerakan secara mencancang iaitu pergerakan 6 unit ke bawah. Okey, pergerakan ke bawah, maka B bernilai negatif. Okey, negatif 6. Lihat satu contoh lagi sebelum kita membincangkan soalan. Untuk menentukan vektor translasi, yang pertama sekali kita perlu pilih pasangan titik yang sepadan. Okey, pada objek dan image. Okey, ini ialah arah vektor. Okey, dari A, objek A ke image A prime. Dari objek iaitu titik A, pergerakan secara mengufuk iaitu pergerakan 5 unit ke kanan. Maka A ialah positif 5. Ke kanan adalah positif. Seterusnya pergerakan secara mencancang iaitu pergerakan 3 unit ke bawah. Okey, maka B ialah negatif 3. Objek ABC dipetakan kepada A prime, B prime, C prime. Di bawah suatu translasi 5 negatif 3. Okey, untuk lebih memahami konsep, marilah kita bincang beberapa soalan. Soalan pertama, tentukan sama ada setiap transformasi yang berikut ialah translasi atau bukan, berikan justifikasi. Okey, kita lihat A, yang ini bukan translasi kerana orientasi tidak sama. Yang ini merupakan orientasi songsang. Okey, orientasi pantoran. Okey, B. Yang ini pun bukan translasi kerana orientasinya mengikut arah jam. Okey, yang ini ialah putaran. C. Bentuk dan saiz bagi kedua-dua objek dan image adalah sama. Mereka adalah kongruent dan sama orientasi. Maka yang ini adalah translasi. Seterusnya kita lihat D. Pasangan ini bukan translasi. Kenapa? Kerana bentuk tidak sama. Okey, soalan E. Yang ini ialah translasi kerana bentuk, saiz dan orientasi adalah sama. F. Yang ini jelas sekali. Bukan translasi kerana saiz tidak sama. Soalan yang kedua.
Tentukan translasi P kepada P prime. Okey, kita lihat A. Yang pertama sekali kita perlu pilih pasangan titik yang sepadan pada objek dan image. Katakan cikgu pilih titik ini. Okey, pada objek ya. Maka titik sepadannya pada image ialah berada di sini. Dan kalau anda pilih titik ini, maka titik sepadannya di mana? Di sini. Okey? Bermula dari titik pada objek ini, kena gerak ke kiri atau ke kanan. Tentunya ke kiri. Okey, ke kiri berapa unit? 3 unit ke kiri, maka negatif 3. Okey, kemudian 4 unit ke atas. Okey. Dan sebaik-baiknya kita tulis translasi diikuti dengan vektor translasi seperti ini. Okey. Sekiranya soalan kata tentukan translasi ataupun tentukan transformasi. Soalan B, cara yang sama kita pilih pasangan titik yang sepadan. Okey, dari titik pada objek yang kita pilih, kita akan fikir ke kiri atau ke kanan. Yang ini adalah ke kiri. Iaitu 4 unit ke kiri jadi negatif 4. Kemudian bergerak ke bawah sebanyak 3 unit jadi negatif 3. Maka jawapan B ialah translasi negatif 4, negatif 3. Okey, soalan C. Cikgu pilih titik ini pada objek dan image-nya adalah di sinilah. Kalau anda pilih titik ini, maka titik sepadannya adalah berada di sini. Boleh? Dan kita perhatikan di sini objek P tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Maka nilai A ialah sifar. Lepas itu sebenarnya dia hanya turun ke bawah sahaja. Turun berapa unit? 1, 2, 3, 3 unit. Kan? Jadi negatif 3. Baik, seterusnya soalan yang ketiga, lengkapkan jadual berikut. Okey, soalan A, kita perlu tentukan vektor translasi diberi huraian ataupun pemeliharaan iaitu arah dan jarak pergerakan bagi suatu translasi. Betul? Okey, 2 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. 2 unit ke kanan, maka A ialah 2. Okey, A ialah 2. Pergerakan mencancangnya ialah 3 unit ke bawah. Maka negatif 3. Okey, so inilah vektor translasi bagi huraian ini. Okey, soalan B kita perlu huraikan vektor translasi yang diberi. Okey, A bernilai negatif 5. Maknanya pergerakan secara mengufuk ialah 5 unit ke kiri. Betul? Negatif ke kiri ya. Kemudian nilai pergerakan mencancangnya iaitu B ialah sifar. Ini bermakna tiada pergerakan secara mencancang. Maka jawapan hanya ini saja iaitu 5 unit ke kiri. Soalan keempat. Tentukan vektor translasi O ke P. Okey, O ke P berdasarkan raja di bawah. Baik, soalan A ini menunjukkan translasi titik O ke P, maka O ialah objek dan P ialah image lah. Bermula dari pergerakan mengufuk dari titik O, kena gerak ke kiri atau ke kanan? Okey, tentunya ke kiri. Ke kiri berapa unit? 4 unit ke kiri, maka negatif 4. Kemudian 3 unit ke atas. So, positif 3 lah. Maka jawapan ialah vektor translasi sama dengan negatif 4, 3. Ingat, bermula dari pergerakan secara mengufuk diikuti pergerakan secara mencancang. Okey, B. Soalan B tidak menunjukkan paksi mencancang dan paksi mengufuk tetapi caranya adalah sama juga dari titik O ke kiri atau ke kanan. Okey, ke kanan. Ke kanan berapa unit? 1, 2, 3, 4. 4 unit. Kemudian 3 unit ke bawah. Okey, 3 unit ke bawah, negatif 3. Maka vektor translasi ialah 4, negatif 3. Okey, 4, negatif 3. Baik, soalan yang kelima. Tentukan
Kedudukan bagi titik P prime pada grid di bawah berdasarkan vektor translasi yang dinyatakan dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, soalan A, lihat vektor translasi yang diberi. Negatif 4 menunjukkan pergerakan ke kiri. Okey, dari objek iaitu titik P ini bergerak ke kiri sebanyak 4 unit. Okey, 4 peta. Kemudian nilai B. Nilai B ialah positif 3 menunjukkan pergerakan ke atas atau ke bawah. Tentunya ke atas sebab dia positif. Maka image bagi titik P iaitu P prime. Okey, berada di sinilah. Dan jangan lupa kita perlu lukis vektor translasi tersebut. Kita hanya perlu buat satu garisan lurus yang menyambungkan P dan P prime. Dan tunjuk arah anak panah ini dari P ke P prime. Soalan B. Okey, lihat vektor translasi yang diberi. Positif 3 menunjukkan pergerakan ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Dari objek iaitu titik P bergerak ke kanan sebanyak 3 unit, 3 peta. Okey, kemudian nilai B negatif 3 menunjukkan pergerakan ke bawah. 3 unit ke bawah. Jadi titik P prime berada di sinilah. Lepas tu kita perlu lukis vektor translasi tersebut. Hanya perlu lukis satu garisan lurus yang menyambungkan P ke P prime. Seperti ini. Kemudian tunjuk arah anak panah ini dari P ke P prime. Beginilah soalan yang melibatkan pengenalan dan perwakilan translasi. Jadi setakat ini sahaja untuk video kali ini dan cikgu berharap agar video ini dapat membantu anda untuk memahami konsep bagi tajuk hari ini. Kalau rasa video ini membantu, sila like, share dan jangan lupa subscribe. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.